Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Mursyid bin Rosman Asram. Saya Muhammad Hikam Saidi bin Adnan. Saya Umar Husaini bin Masyafi. Saya Muhammad Hanif Aiman bin Nur Azman. Kami dari unit BM2 PBSMP Ambilan 2023-2028. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3, iaitu berkenaan dengan analisis keutuhan wacana, penulisan rujukan dan kejelasan dalam artikel. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan analisis keutuhan wacana. Sebelum saya menerangkan dengan lebih terperinci, terdapat 4 komponen utama dalam analisis keutuhan wacana, iaitu yang pertama, keutuhan semantik, yang kedua, keutuhan leksikal, dan yang ketiga, keutuhan gramatikal, yang keempat, keutuhan fonologi. Kita beralih kepada keutuhan semantik. Yang saya dapat menganalisis dalam artikel pertama iaitu berkenaan dengan hubungan sebab dan akibat. Contohnya iaitu, selain itu, pelajar berupaya membina, menghasilkan dan memberi pandangan serta idea yang lebih baik pada masa yang lebih singkat. Hal ini kerana kemahiran komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain dan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Dalam artikel 2, saya dapat menganalisis berkenaan dengan hubungan sebab dan tujuan. Contohnya, pemansuhan sistem pengasingan kelas telah mewujudkan kepelbagaian murid di sekolah rendah maupun menengah. Dalam menganalisis keutuhan leksikal pula, dalam artikel 1, saya dapat menganalisis pengulangan kata. Contohnya iaitu, dalam membangunkan modal insan yang berkualiti, pemerkasaan domain efektif dalam kalangan graduan merupakan perkara yang perlu diberikan keutamaan. Asas pencapaian domain efektif ini perlu dipertingkat bagi memastikan graduan yang dilahirkan merupakan graduan yang dinamik dan bersifat global. Dalam artikel 2 pula, saya dapat menganalisis berkenaan kolokasi, iaitu jadual 3 menunjukkan trend kajian semasa pendekatan terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu telah dijalankan di pelbagai jenis sekolah yang terdiri daripada sekolah kebangsaan iaitu SK, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Baiklah, yang ketiga iaitu dalam menganalisis keutuhan gramatikal. Dalam artikel pertama, saya dapat menganalisis penanda penghubung, iaitu terdapat berkenaan penghuraian, iaitu selain itu dalam penghujung musabab, iaitu oleh sebab. Dalam artikel 2, saya dapat menganalisis berkenaan penanda penghubung, iaitu yang pertama penghuraian. Contohnya, sehubungan itu, di samping itu, selain itu, seturut itu, dan yang kedua, penghujung musabab. Contohnya, hal ini kerana. Dan yang ketiga, tentangan. Contohnya, walaupun, walau bagaimanapun. Dan yang keempat dalam menganalisis keutuhan fonologi. Dalam artikel pertama, saya dapat menganalisis berkenaan nokta. Selain itu, pelajar dapat melibatkan diri dalam pelbagai jenis aktiviti kokurikulum. Ini kerana aktiviti kokurikulum juga memainkan peranan penting selain menjadi pelengkap kepada kurikulum atau akademik sedia ada pelajar. Dan dalam artikel 2, saya dapat menganalisis berkenaan dengan koma. Contoh ayat yang saya dapati iaitu, secara keseluruhannya, analisis dapatan ini mendapati guru bahasa Melayu cenderung mengamalkan dan mengaplikasikan pendekatan pedagogi terbiasa dengan mengambil cakna terhadap latar belakang murid terlebih dahulu, seterusnya merancang proses pengajaran sebelum, semasa dan selepas mengikuti konsep asas pedagogi terbiasa. Okey, saya akan meneruskan pembentangan analisis penulisan rujukan, iaitu rujukan di dalam teks. Bagi situasi lebih daripada 3 orang, contohnya, bagi mencapai hasil ini, pihak universiti telah mewajibkan pelajar mengambil kursus kokurikulum berkendiri bagi membangunkan kemahiran generik dalam diri pelajar. Contoh rujukan bagi lebih 3 orang adalah Siti Rohayah et al. 2010. Contoh bagi artikel 2 pula,
Di samping itu, hasil dapatan analisis kajian lepas telah menunjukkan bahawa keprihatinan guru bahasa Melayu terhadap isu kepelbagaian murid sebelum, semasa dan selepas program pengajaran telah mewujudkan satu amalan pengajaran bahasa yang berkesan serta dapat memberi impak yang positif terhadap gaya pengajaran guru dan motivasi belajar murid secara berterusan. Contoh rujukan Nurai Syahtun et al. 2019, Roani dan Nurul Azlifah 2019, Muhammad Rohiman et al. 2022, Halida dan Zamri 2021. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Cara menulis citasi di hadapan ayat. Menurut Syed Lamsah S dan Melu 2019, untuk menguasai kemahiran-kemahiran lain yang lebih kompleks memerlukan penguasaan kemahiran komunikasi agar penyampaian maklumat yang berkesan dapat dicapai. Selain berupaya membina hubungan sesama manusia. Contoh bagi ayat kedua, Zamri 2020 mengatakan tahap pengetahuan guru yang baik dalam pendekatan pedagogi terbeza membolehkan guru mewujudkan proses pengajaran kemahiran menulis yang berkesan melalui kaedah pengajaran yang pelbagai mengikut tahap murid. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Antara elemen kemahiran insaniah yang perlu dimiliki oleh setiap graduan pada hari ini ialah kemahiran komunikasi, kemahiran afektif, pemikiran kritis, pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran keusahawanan, etika dan nilai profesional, dan kemahiran kepimpinan. Contoh citasi Sabran MLS, Amin SM dan Muhammad A 2008. Okey, contoh kepada artikel yang kedua. Di hujung ayat citasinya Ain Nur Atika 2022. Okey, kita beralih kepada analisis penulisan rujukan. Peraturan menulis rujukan. Mula-mula, kita perlulah menyenaraikan nama dan nama awal penulis, diikuti dengan tarikh penerbitan dalam kurungan. Memberi tajuk artikel tetapi hanya mengambil huruf besar huruf pertama. Seterusnya, senaraikan jurnal atau nombor berkala dan kelantangan dalam huruf miring. Akhir sekali, berikan nombor halaman di mana artikel boleh ditemui. Contoh artikel pertama, Amin MH Saad S dan Hot Z 2013. Penerapan insaniah pelajar Prawiswasa, analisis perbezaan jantina, Jurnal Teknologi, www.research.chgate.net. Bagi artikel kedua, Ain Nur Atika Agus 2021. Tahap penguasaan dan kesediaan guru bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan perbezaan dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Semasa tempoh pemerintahan kawalan pergerakan Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 11/1 75 hingga 87. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kejelasan kandungan dalam artikel 1. Yang pertama, penggunaan bahasa formal merujuk pendapat tokoh berdasarkan penerangan pendapat. Contohnya, pada perenggan pertama, muka surat 106 baris ke-8, di universiti, pendidikan menerapkan domain afektif bukan hanya tertumpu kepada pensyarah sahaja, namun dapat dilihat dalam membina kepribadian pelajar dengan mempunyai keberkesanan dalam pembelajaran sepanjang di kampus. Sumber Soiter Rizky Wikaksano 2011. Seterusnya, memiliki koheren merupakan buah pemikiran yang diekspresi dan dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik berserta contoh dan bukti.
Contoh pada perenggan kedua, muka surat 116 baris pertama. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran seharusnya difokuskan kepada pencapaian dalam 4 domain utama, iaitu pengetahuan kognitif, kemahiran fizikal, psikomotorik, afektif dan sosial. Namun, sistem pendidikan yang sedang diamalkan sekarang hanya berjaya dalam memberikan kemahiran kognitif dan sebahagian besar kemahiran psikomotor yang akhirnya menyebabkan kemahiran insaniah domain afektif dan sosial yang sangat penting untuk pembentukan insan kamil yang seimbang amat ketinggalan jauh. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan dengan telah terhadap kaedah pengajaran dan pengajaran berasaskan masalah bagi mendukung pembelajaran abad ke-21. Sumber Muhammad Himan Subri 2019. Kesannya amat nyata apabila produk sistem pendidikan ataupun modal insan yang dibentuk tidak seimbang seperti yang dihasratkan. Sumber Fauzullah Muhammad 2014. Baiklah, kejelasan kandungan mengikut artikel 2 pula. Yang pertama, penggunaan tata bahasa dan pemilihan kata yang gramatis. Contohnya, pada perenggan pertama, muka surat 4 baris yang ketiga, satu tindakan yang proaktif perlu dilakukan oleh guru bahasa Melayu dengan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai konsep pendekatan pedagogi terbeza dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya, memiliki kohesi. Ciri yang membawa keserasian hubungan dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama. Sumber Hasnah Muhammad Saleh 2019. Contohnya, pada perenggan kedua, muka surat 13 baris pertama, terdapat beberapa aspek cabaran yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu untuk melaksanakan pedagogi terbeza dengan lebih berkesan. Halida dan Zamri 2021 menyatakan cabaran daripada murid lebih dominan daripada masalah guru untuk menerapkan pedagogi terbeza dengan lebih menyeluruh. Hal ini kerana masalah sikap murid yang sering melakukan kesalahan yang berulang kali dan pengaruh bahasa ibunda menyukarkan guru melaksanakan pedagogi terbeza dalam pengajaran kemahiran menulis dengan berkesan. Murid juga kurang berminat untuk membina ayat yang betul kerana mereka tiada motivasi untuk menguasai kemahiran menulis secara konsisten. Berikut merupakan ulasan kami tentang projek tugasan kali ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah tulisan akademik kami, Puan Nur Rashikin. Ini saya tutup ulasan hari ini dengan serangkap pantun. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat terus utama. Rakyat bersatu, negara berjaya. Malaysia Madani, aman sejahtera. Sekian, terima kasih.